Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak pelajar tahun 1 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat wal afiat di samping keluarga yang tercinta. Amin ya Allah. Jadi pada hari ini kita akan teruskan kita punya ulang kaji di bawah tajuk unit 3 nasab Nabi Muhammad SAW pada sebelah bapa. Namun sebelum itu, seperti biasa anak-anak pada tahun 1 bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 1. Okay, dan terus kita buka muka surat 35. Okay, di dalam tajuk ini kita akan mengenali siapakah bapa Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bila siapa tu, apakah nama dia, dan juga siapa pula atuk Nabi Muhammad. Dan kita akan pergi pula kepada peristiwa datuk Nabi bernazar. Dan yang terakhir adalah bapa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, secara ringkas ni saya akan ceritakan di mana muka surat 35 ni ada dialog di antara guru, di antara pelajar dan juga gurunya. Jadi dalam dialog ni saya cerita je apa yang ada dalam dialog ni, di mana anak muridnya bertanyakan kepada guru dia, siapakah nama bapa Nabi Muhammad. Jadi guru pun menjawab adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan dia tanya lagi, kalau macam tu atuknya Abdul Muttalib ke? Sudah semestinya lah. Dan di dalam dialog ni ada lagi mengatakan bahawa nama neneknya adalah Fatimah binti Amru. Dan seperti biasa keturunannya mestilah datang daripada kaum Quraisy dan juga Bani Hashim. Dan kita terus pergi kepada muka surat 36, di mana peristiwa datuk Nabi Muhammad SAW bernazar. Okay, bernazar tu apa? Bernazar tu saya cuba terang secara ringkas lah. Bernazar ni lebih kurang kepada kita berhajat. Maksudnya jika hajat kita itu ditunaikan, kita dapat, jadi kita akan lakukan sesuatu. Sebagai contoh, katakanlah kalaulah aku dapat nombor 1 dalam peperiksaan, aku nak puasa sehari, untuk dapat nombor 1, maka puasa itu jadi wajib. Tapi boleh jadi juga nazar tu tidak wajib sekiranya bernazar dengan perkara-perkara yang mengarut, perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, yang mendatangkan kemudaratan. Okay, jadi kita tengok peristiwa datuk Nabi bernazar, muka surat 36. Sebelum Abdullah dilahirkan ke dunia, Abdullah ni ayah Nabi lah. Bapanya Abdul Muttalib, iaitu atuk Nabi, telah bernazar akan mengorbankan salah seorang anak lelakinya sekiranya dikurniakan 10 orang anak lelaki. Nazarnya itu dimakbulkan. Akhirnya Abdul Muttalib beroleh 10 orang anak lelaki. Untuk menyempurnakan nazarnya itu, maka beliau sanggup mengorbankan salah seorang anaknya melalui undian. Nasib setiap anaknya diramal dengan menggunakan anak panah. Selepas menggoncang anak panah itu, maka anak panah yang dicabut keluar mencatatkan nama Abdullah. Setelah beberapa kali diundi, Abdullah telah terpilih untuk dikorbankan. Jadi untuk muka surat 36 ni, di mana atuk Nabi ni, iaitu Abdul Muttalib ni, dia bernazar, dia berkeyakinan untuk mendapatkan 10 orang anak lelaki. Dan jika dapatlah 10 orang anak lelaki, tu yang nazar tadi tu, dia bernazar dia akan korbankan salah seorang. Jadi macam mana cara dia nak korbankan salah seorang tadi? Dia letak anak panah tu dalam satu bekas. Letaklah 10 anak panah dalam satu bekas tu, di mana setiap anak panah tu ada nama dia, dan digoncangkan, keluarlah nama ayah Nabi, iaitu Abdullah. Jadi walaupun banyak kali goncang, tetap keluar nama Abdullah juga untuk dikorbankan. Maksudnya untuk dibunuhkan sebagai, orang kata sebagai menunaikan nazar tadi. Okay, sebagai contoh lah, saya ambil apa yang ada kat meja saya. Okay, ada cawan. Okay, ada cawan. Anggaplah ni bekas tu. Okay, walaupun tak cukup 10, saya cuba letak. Kita marker. Okay lah, sebagai contoh. Okay, katakanlah ada 10 semua ni. Okay, dan di setiap benda yang dalam bekas ni ditampal namanya. Okay, nama jadi salah satu anak panah ni, di dalam bekas ni ada 10 anak panah.
Maksudnya ada 10 nama, dan salah satu pada anak panah tu adalah terteranya nama ayah Nabi, iaitu Abdullah. Jadi dia letak ke dalam satu bekas ni dan digoncang banyak kali, akhirnya tetaplah keluar. Dia ada penutup lah maksudnya. Penutup apabila goncang akan keluar satu saja. Jadi apabila Tok Nabi ni goncang, berjuta kali goncang pun tetaplah keluar nama Abdullah juga. Diharapkan anak pelajar faham. Jadi macam-macam mana pun disebabkan dah banyak kali bekas tu digoncangkan, tetap keluar anak panah yang tertera nama Abdullah, maka Abdullah lah yang akan dikorbankan. Namun betul ke jadi ke Abdullah ni nak dikorbankan? Okay, kita sambung muka surat 37. Tanpa sebarang kata-kata, Abdul Muttalib membawa Abdullah ke Kaabah bersama sebilah pisau yang tajam untuk menyembelih anaknya. Perkara itu telah menggemparkan penduduk kota Mekah. Namun Abdul Muttalib tetap akan meneruskan niatnya itu walaupun mendapat tentangan daripada sesetengah pihak. Jadi atuk Nabi ni, Abdul Muttalib ni, dia tak fikir panjang. Dia tetap nak meneruskan niat dia tadi, nazar dia tadi, untuk korbankan salah seorang anak dia tadi sebagai melengkapkan nazar dia. Dia tetap bawa Abdullah tadi dengan sebilah pisau untuk dikorbankan, dan benda itu telah menggempar ke kota Mekah pada ketika itu, dan ramai juga yang melarangnya. Namun dia tak peduli, dia nak tetap, dia nak, apa orang kata, dia nak juga selesaikan nazar dia tadi. Kita tengok lagi sambungan dia. Kemudian Abdul Muttalib dinasihatkan supaya menemui seorang tukang tilik ataupun peramal untuk menyelesaikan masalah nazarnya. Akhirnya dengan kuasa Allah, tukang tilik tadi mengeluarkanlah satu sebab lain supaya ayah Nabi iaitu Abdullah ni tidak disembelih, tidak dibunuh selaku galang ganti untuk nazar dia tadi. Akhirnya keluarlah orang kata sebab lain, sebanyak bergantilah sebanyak 100 ekor unta dijadikan korban demi menyelamatkan Abdullah. Maka Allah tadi telah menggerakkan hati peramal ni tadi supaya nazar atuk dia yang tak masuk akal tadi untuk menyembelih anak dia yang bernama Abdullah tadi ditukarkan kepada 100 ekor unta. Jadinya kesimpulannya, Abdullah tadi, ayah Nabi tadi, tidak jadi disembelih, tidak jadi dikorbankan, namun ditukarkan, digantikan dengan 100 ekor unta. Maka selesailah nazar Abdul Muttalib tadi. Jadi kita terus pergi kepada muka surat 38, muka surat yang terakhir. Bapa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah seorang yang sangat rajin. Beliau juga seorang yang amanah. Beliau merupakan seorang peniaga yang gigih. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Abdullah singgah di Yathrib, iaitu Madinah, untuk berehat. Ketika di sana Abdullah jatuh sakit. Sampai di Yathrib ataupun Madinah tadi, benda yang sama je, nama tempat yang sama. Beliau meninggal dunia dan dikebumikan di sana. Ketika itu usia Nabi baru 2 bulan dalam kandungan ibunya. Aminah sangat duka cita apabila menerima berita kematian suaminya, iaitu Abdullah. Tambahan pula dia sedang mengandungkan anak Allah. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib ini dia meninggal setibanya di Yathrib di Madinah. Beliau meninggal pada ketika itu Nabi masih lagi di dalam kandungan ibunya, masih lagi orang kata berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Jadi Nabi Muhammad ini memang tak sempat berkenal ataupun jumpa dengan ayah dia yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi cukuplah setakat itu saja untuk ulang kaji kita pada hari ini. Diharapkan anak-anak pelajar dapat memahami dengan baik. Dan untuk latihan saya akan susulkan kemudian. Jadi jika video ini ada kekurangan, khususnya yang menonton adalah anak-anak pelajar Kafah Al-Fatih Education Center Kota SAS, Kota Pahang, saya mohon maaf. Dan akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.